Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Baiklah murid-murid, pada hari ini kamu semua akan belajar berdasarkan standard kandungan 2.4 iaitu bahagi dalam lingkungan 1000 dan standard pembelajaran 2.4.1 membahagi dalam lingkungan fakta asas. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menulis ayat matematik bahagi dengan betul berdasarkan konsep bahagi sebagai pengumpulan, perkongsian, tolak berturut-turut dan songsangan darab. Murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 2, muka surat 95, 96, 97 dan 98. Baiklah murid-murid, pernahkah kamu mendengar perkataan bahagi? Bahagi ialah pengagihan secara adil sesuatu bilangan ke dalam bahagian ataupun kumpulan. Dan kita sering melakukan aktiviti bahagi ini di dalam kehidupan kita. Antara aktiviti bahagi yang sering berlaku ialah apabila ibu membahagikan wang saku secara adil kepada kamu dan adik-beradik yang lain. Seorang pekerja di kedai pizza memotong pizza kepada beberapa bahagian yang sama besar. Seterusnya, apabila kamu berkongsi gula-gula dengan rakan dan membahagikan gula-gula kamu dengan adil. Seorang guru pula mengagihkan pensel kepada murid-muridnya di dalam kelas. Dan seterusnya, kamu membahagikan masa dengan baik dalam menguruskan. Murid-murid, ini ialah simbol bahagi. Bahagi mempunyai satu garisan di tengah-tengah dan mempunyai dua titik. Satu titik di sebelah atas dan satu titik lagi di sebelah bawah. Ingat ya, ini ialah simbol bahagi. Sekarang, cikgu akan terangkan kepada kamu bahawa bahagi sebagai konsep pengumpulan, pengongsian, tolak berturut-turut dan songsangan darab. Jom! Murid-murid, kita akan mula dengan mengenal konsep bahagi sebagai pengumpulan objek. Cuba murid-murid perhatikan gambar rajah ini. Gambar menunjukkan ibu baru saja selesai memasak 10 biji kek cawan. Ahmad telah membantu ibu menyusun kek cawan ke dalam piring. Ahmad telah mengisi kek cawan dua-dua ke dalam piring. Setelah selesai, Ahmad mendapati bahawa dia telah menggunakan 5 biji piring untuk menyusun kek cawan secara dua-dua. Jadi, 10 kek cawan disusun dua-dua. Dapat 5 piring. Daripada situasi ini, kita akan menukar dalam bentuk ayat matematik bahagi. Caranya ialah 10 bahagi 2 sama dengan 5. 10 kek cawan disusun dua-dua sama dengan
5 piring. Cara kita membaca ayat matematik ini ialah 10 bahagi 2 sama dengan 5. Cuba murid-murid sama-sama dengan cikgu, kita baca ayat matematik ini. 10 bahagi 2 sama dengan 5. 10 merupakan jumlah objek ataupun jumlah kek cawan. Ada 10 kek cawan. 2 merupakan bilangan ahli. Dan 5 merupakan bilangan kumpulan. Jumlah objek dibahagikan dengan bilangan ahli dapat jawapan bilangan kumpulan. 10 kek cawan disusun dua-dua di dalam piring dan 5 piring telah digunakan. Sekarang, mari kita lihat bahagi sebagai konsep pengongsian. Terdapat 3 orang kanak-kanak iaitu Radha, Anas dan Rizwan. Mereka telah membeli sate dan ingin berkongsi antara mereka bertiga. Agak-agaknya, berapakah cucuk sate setiap daripada mereka akan dapat? Jom kita sama-sama bantu mereka bertiga. Sekarang, mari kita agih-agihkan sate-sate ini kepada mereka. Kita mulakan dengan Radha. 1 sate untuk Radha. 1 sate untuk Anas. Dan 1 sate untuk Rizwan. Masih ada lagi 3 baki sate. Mari kita agihkan sekali lagi. 1 untuk Radha. 1 untuk Anas dan 1 untuk Rizwan. Jadi, setelah berkongsi sate, setiap mereka mendapat 2 cucuk sate. Jadi, 6 cucuk sate dikongsi bertiga. Dapat 2 cucuk sate setiap daripada mereka. Jadi, untuk menukar ke dalam ayat matematik, caranya ialah 6 bahagi 3 sama dengan 2. 6 bahagi 3 sama dengan 2. Murid-murid, 6 merujuk kepada jumlah objek iaitu jumlah cucuk sate iaitu 6 cucuk. 3 merujuk kepada bilangan kumpulan. Kumpulannya ialah Radha, Anas dan Rizwan. Dan 2 iaitu jawapan merujuk kepada bilangan ahli ataupun bilangan objek iaitu sate. 6 cucuk sate dikongsi kepada 3 murid. Setiap murid mendapat 2 cucuk sate. Seterusnya, konsep yang ketiga ialah bahagi sebagai tolak berturut-turut. Cuba perhatikan gambar ini. Ibu memasak 8 keping agar-agar. Sedapnya. Kemudian, ibu memberi 4 keping agar-agar kepada Wendy.
Berapakah baki agar-agar ibu sekarang? Untuk mencari baki, kita akan menggunakan operasi tolak. 8 keping agar-agar ditolak dengan 4. 4 keping ini yang telah ibu beri kepada Wendy. Jadi, baki agar-agar ibu sekarang ialah 4 keping. Kemudian, ibu telah memberikan 4 keping agar-agar kepada Selvi. Berapakah baki agar-agar yang tinggal sekarang? Untuk mencari baki, kita tolakkan sekali lagi agar-agar ibu. Tolak 4. Bakinya ialah Sifa. Sekarang, tiada lagi agar-agar ibu yang tinggal. Semuanya telah habis ibu beri kepada Wendy dan juga Selvi. Murid-murid, cuba perhatikan bentuk lazim tolak ini. Kamu dapat lihat 2 kali nombor 4 ditolak. Tolak 4 yang pertama, tolak 4 yang kedua. Jadi, inilah yang dikatakan bahagi ialah tolak berturut-turut. Tolak 4, tolak 4, tolak berturut-turut. Oleh itu, ayat matematik bahagi untuk situasi ini ialah berapa jumlah agar-agar semua sekali tadi? Betul, ada 8 keping agar-agar ibu bahagikan kepada 2 orang, iaitu Wendy dan Selvi. Setiap orang mendapat berapa keping agar-agar? Betul, 4 keping agar-agar. Jadi, ayat matematiknya ialah 8 bahagi 2 sama dengan 4. 8 merupakan jumlah objek iaitu jumlah agar-agar yang ibu masak. 2 ialah bilangan kumpulan merujuk kepada Wendy dan Selvi. Dan 4 ialah bilangan ahli atau bilangan objek, di mana setiap daripada mereka mendapat 4 keping agar-agar. Baiklah, untuk konsep yang terakhir ialah bahagi, ialah songsangan kepada operasi darab. Murid-murid, sebelum ini kamu telah mempelajari operasi darab. Operasi darab ialah kumpulan darab bilangan ahli. Contohnya, 3 darab 4 sama dengan 12. Untuk operasi bahagi, songsangan darab. Apa yang dikatakan songsangan darab? Ialah 12 bahagi 4 sama dengan 3. Cuba perhatikan betul-betul gambar rajah ini. Di sini ialah operasi darab dan di sini ialah operasi bahagi. 3 darab 4 sama dengan 12. Untuk operasi darab, songsangannya ialah 12. Untuk operasi bahagi sebagai songsangan darab ialah 12. 12 ini bahagi dengan 4 sama dengan 3. Ianya ditulis terbalik. Jadi songsangan itu maksudnya ialah terbalik. Kalau dalam operasi darab, 3 bilangan kumpulan di depan, bilangan ahli di tengah dan jumlah objek ialah di belakang.
Untuk operasi bahagi, songsangannya dia jadi terbalik. 12 di depan, jumlah objek di depan. Bilangan ahli, bilangan ahli ialah di tengah sama dan bilangan kumpulan di belakang. Cuba murid-murid lihat soalan ini. Kalau 2 darab 8 sama dengan 16. Jadi apakah songsangan untuk operasi bahagi? Siapa di depan? 16 di depan, 8 di tengah, 2 di belakang. 16 bahagi 8 sama dengan 12. 5 darab 6 sama dengan 30. Kalau operasi bahagi, betul, 30 bahagi 6 sama dengan 5. Kalau cikgu mulakan dengan bahagi, 15 bahagi 3 sama dengan 5. Jadi, kalau operasi darab pula, betul, 5 darab 3 sama dengan 15. Nampak? Bahagi ialah songsangan darab. Darab ialah songsangan kepada bahagi. Baiklah murid-murid, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, mengenal dan menulis simbol bahagi. Yang kedua, kamu sudah tahu bahagi adalah sebagai pengumpulan, pengongsian, tolak berturut-turut dan songsangan darab. Dan yang ketiga, kamu semua sudah tahu menulis ayat matematik bahagi dengan betul. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap ianya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kamu gunakan di dalam kehidupan kamu. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Jaga diri. Bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe.